Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Daerah Hulu Selangor terletak di utara Lembah Klang dengan keluasan 174,000 hektar, iaitu hampir sama keluasannya dengan negeri Melaka. Daerah ini merupakan daerah terbesar daripada 9 buah daerah di negeri Selangor. Ia meliputi satu kawasan Parlimen Hulu Selangor dan 3 kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Batang Kali, Kuala Kubu Baru dan Hulu Benam. Kepadatan penduduk di Hulu Selangor kini telah mencecah 300,000 penduduk disebabkan faktor kedudukan strategi daerah yang berdekatan dengan pusat bandar serta kos sara hidup yang rendah menjadikan Hulu Selangor pilihan ramai untuk mendiami daerah ini. Hulu Selangor sering menerima aduan dan rugutan rakyat terutamanya di kawasan Kuala Kubu Baru, Hulu Benam dan Batang Kali, Bukit Beruntung dan Bukit Sentosa. Kawasan-kawasan ini didapati kurang mendapat liputan jalur lebar sedangkan permintaan terhadap fasiliti tersebut adalah amat tinggi. Jumlah aduan di kawasan Hulu Benam juga makin meningkat kerana liputan talian telekomunikasi juga amat teruk di kawasan ini. Rugutan juga disuarakan oleh perusahaan industri dan syarikat-syarikat swasta yang bertapak di Hulu Selangor. Ia sedikit sebanyak mengakibatkan kerugian kepada pengusaha-pengusaha ini kerana banyak urusan tergendala akibat infrastruktur internet dan talian telefon yang lemah. Ini juga memberi impak buruk kepada bakar-bakar pelabur kerana kelemahan capaian internet yang begitu rendah. Datuk Yang di-Pertua, Hulu Selangor juga ambil maklum bahawa pihak kerajaan dalam usaha untuk menaik tarafkan infrastruktur ini secara menyeluruh di bawah plan jendela. Oleh itu, Hulu Selangor ingin bertanya, apakah impak plan ini bagi daerah ini? Mohon perincian adakah sebarang menara pencawang tambahan yang akan dibina dan yang akan dinaik tarafkan? Adakah plan ini dapat menyelesaikan isu dengan izinnya blind spot di daerah ini kerana terdapat banyak kawasan yang berbukit yang mungkin menghalang capaian internet di penalaman. Hulu Selangor mencadangkan agar pihak kementerian dapat membantu mengutamakan naik taraf infrastruktur telekomunikasi dan internet di daerah ini bagi membantu masyarakat di luar bandar untuk kekal berhubung dan mempunyai infrastruktur telekomunikasi yang internet yang lebih baik. Itu saja, terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Selangor. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia atau timbalannya untuk menjawab. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, YB Hulu Selangor. Jadi sebelum saya teruskan, saya pun nak bagi pantun juga lah. Daun selasih, daun kayu sama juga. Tapi terima kasih, I love you. Pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC mengambil maklum berkenaan dengan rungutan yang disuarakan oleh penduduk, pengusaha industri dan syarikat-syarikat swasta yang bertapak di Hulu Selangor. Untuk makluman, terdapat berapa aduan pernah diterima oleh pihak MCMC dan siasatan telah dijalankan di kawasan-kawasan yang dikemukakan. Setakat ini, aduan yang diterima di beberapa kawasan seperti Bukit Sentosa, Taman Kampung Tradisi, Sungai Cuh dan Taman Desa Uluyam, Batang Kali telah diselesaikan. Pada masa yang sama, kerajaan melalui MCMC telah membuat perancangan yang kini sedang melaksanakan plan pembangunan infrastruktur komunikasi yang dinamakan Jaringan Digital Negara atau Jendela, bertujuan untuk meluaskan liputan dan menambah baik perkhidmatan komunikasi demi kehidupan rakyat dari aspek sosioekonomi, pendidikan dan juga perkhidmatan kerajaan. Pelaksanaan Plan Jendela Fasa 1 telah bermula September 2020, memberi fokus kepada perluasan liputan gentian optik dan pembangunan infrastruktur jalur lebar mudah alih termasuk pembinaan tapak 4G baru dan menaik taraf sistem pemancar 2G dan 3G sedia ada kepada 4G bagi meningkatkan liputan dan kualiti perkhidmatan 4G di seluruh negara. Sehingga suku kedua 2021, Jendela telah berjaya mencapai penambahan sebanyak 1.1 juta premis daripada 4.95 juta premis yang menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 6.05 juta premis di seluruh negara telah disediakan dengan akses gentian optik.
Inisiatif Jendela telah meningkatkan liputan 4G bagi kawasan penduduk di Parlimen Hulu Selangor kepada 96.66%. Untuk maklumat yang Muhammad Hulu Selangor, peratusan ni yang saya bagi ni adalah kita terima daripada service provider, telco dan juga daripada MCMC. Walau bagaimanapun, saya nak terangkan di sini bahawa apabila saya sebut tentang 96% dan 94% liputan, maka dalam berbagai pihak telah komen dari melalui WhatsApp, Facebook dan sebagainya bahawa ianya tidak sampai 96%. Tapi ianya akan dikaji ni sebab apa, banyak tempat blind spot dan sebagainya. Dan untuk makluman ni, kita lihat bahawa setengah tempat yang kita ada tower kadang-kadang tak ada elektrik, so tidak ada liputan. Kadang-kadang kawasan pelindung dan sebagainya. Dan ini menyebabkan bahawa komplain daripada penduduk bahawa tak sampai 94 atau 96%, mungkin 70%. Ini kami akan ambil kira dan akan buat kajian balik. Setakat suku kedua satu berbanding dengan pelaksanaan jendela iaitu 88.89%. Sebagaimana saya katakan tadi, peratus ni masih boleh dipertikaikan. Pada suku kedua 2020. Selain itu, jumlah premis yang mendapat gentian optik juga telah meningkat daripada 4,120 premis pada suku kedua 2020 kepada 25,007 premis pada bulan Ogos 2021. Perancangan dan pencapaian Jendela untuk Parlimen Hulu Selangor setakat 2021 seperti berikut. Parlimen Hulu Selangor perancangan menara baru 27 yang kita siap hanya 11. Untuk pengetahuannya berhormat Hulu Selangor, dia menara ni dia perlu mendapat macam-macam kelulusan. Kadang-kadang pejabat tanah lambat, kadang-kadang kelulusan tanah untuk esko mesyuarat lambat. Kadang-kadang tanah orang asli kita tak dapat buat. Jadi orang asli tak bagi, tok batin tak setuju kan. Lepas tu kadang-kadang tanah peribadi, persediaan, dia tak bagi, kita nak lalu tak boleh. Dia tak macam tenaga, menara tenaga elektrik dan menara telekom. Sebab dulu perencang awal tu kita dah buat undang-undang lah. Maknanya kalau nak bawa masuk elektrik, kita boleh pindahkan orang. Tapi untuk gentian optik ni juga untuk menara ni, maka dia lambat dari segi undang-undang, jadi dia lambat lah. Sebab tu kita tengok perancangan di Hulu Selangor 27 baru siap 11. Kita nak tunggu kelulusan dan sebagainya. Don Batang Kali 11 baru lulus siap 8. Don Ulu Bernam 9, 1 pun tak siap lagi. Tak nak dapat menara baru. Don Kuala Kubu Baru 7 siap 3. Lain stesen pemancar. Stesen pemancar ni baik sikit sebab 278 yang siap 261. Perancangan 100 bagi Don Batang Kali, perancangan 171 siap 168. Ulu Bernam perancangan 44 siap 35, Don Kuala Kubu Baru perancangan 63 siap 58. Ini lebih baik sikit. Bagi gentian optik, gentian optik ni senang sebab kita tanam. Jadi kita tanam ni makna perancangan 17,271 tetapi siap 20,887. Perancangan di Don Batang Kali 10,797 siap 14,883. Dia lebih baik pada perancangan kita. Don Ulu Bernam kita rancang 4,189 yang siap 2,588. Don Kuala Kubu Baru 2,288 yang siap 3,416. Dia lebih baik sikit. Dan bagi itu juga sebab kawasan berbukit, kita ada merancang untuk membuat satelit. Tapi satelit ni mahal. Untuk pengetahuan yang Umat Hulu Selangor, satelit ni agak mahal sikit sebab kita nak charge orang mahal. Jadi bila charge orang mahal, jadi maknanya tidak ada yang siap lagi. Maknanya kerajaan masih merancang lah. Jadi sebab itulah kalau boleh dulu ni kita di peringkat MCMC kita merancang macam mana nak charge lebih sikit lah untuk orang perancangan satelit ni, ataupun kita charge orang-orang yang contohnya pergi pihak yang menjaga Shopee, Lazada yang tak bayar apa-apa ni, kita nak charge macam mana kita nak cover balik untuk satelit kegunaan rakyat. Jadi kita tengah rancang, takut orang marah, jadi kita masih dalam kajian lagi kan. Selain pembinaan menara-menara telekomunikasi dan satelit, pihak kerajaan turut melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah point of preference. Sahab gantian optik dan merupakan salah satu alternatif dalam memastikan jaringan dan liputan infrastruktur jalur lebar dapat diperluas ke kawasan-kawasan sekolah dan penduduk yang lebih baik. Pelaksanaan ini akan jadikan lokasi berhampiran sekolah luar bandar sebagai hub untuk menyediakan infrastruktur jalur lebar, gentian optik untuk kegunaan sekolah, kawasan perindustrian, premis-premis kerajaan berhampiran dan masyarakat sekelilingnya. Fasa 1 akan melibatkan 630 lokasi berhampiran sekolah dan fasa 2 pula melibatkan 3,693 lokasi berhampiran sekolah di kawasan luar bandar dan seluruh negara. Sekurang-kurangnya 432
1,300 permis akan menerima perkhidmatan jalur lebar berkajuan tinggi apabila projek ini siap kelak. Keseluruhan jumlah POP di kawasan luar bandar di negeri Selangor adalah sebanyak 224 dan daripada jumlah tersebut pula sebanyak 54 adalah Parlimen Ulu Selangor. Untuk pengetahuan yang hormat, gentian optik ni kita senang sikit tanam sebab kerusahannya tak susah sangat. Pelaksanaan jendela akan terus digiatkan bagi memastikan impak persanaannya dapat diterima dengan cepat oleh rakyat. Ini termasuklah mengkaji semula secara berkala sasaran-sasaran awal dan telah ditetapkan sebelum ini sebilangan menara baru akan dibina. Stesen pemancar yang dinaik taraf serta permis yang akan mendapat akses gentian optik bagi memastikan keperluan rakyat sentiasa diutamakan. Dengan penambahbaikan liputan, fokus ini kepada kualiti perkhidmatan menerusi portal jendela Maps https #jendela.my yang telah dilancarkan pada Julai lepas. Maklumat yang diperolehi daripada pengguna secara sumber khalayak atau crowdsourcing dapat digunakan sebagai maklumat bagi membuat perancangan penambahbaikan liputan dan kualiti perkhidmatan jalur lebar dari masa ke masa. Oleh itu, para pengguna disaran untuk melayari portal Jendela Maps bagi melapor kesi yang kurang mendapat liputan agar boleh dimasukkan dalam perancangan masa depan. Untuk pengetahuan yang Selangor, kita sekarang ni di tiap-tiap negeri kita dah buka pejabat MCMC supaya komplain senang selalu dan senang kita bertindak. Kerjasama serta komitmen kerajaan negeri dan semua penting adalah memastikan semua cadangan dasar yang telah diususkan oleh di peringkat pusat dapat diaplikasikan di peringkat negeri dan PBT agar penyediaan infrastruktur digital dapat dimudah cara serta mengikut payawaian yang tertentu bagi memastikan aspirasi nasional dapat dicapai. Terima kasih. Terima kasih.